Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan taqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu di surau ini untuk kita sambung pengajian kita yang lepas. Mudah-mudahan dengan pengajian kita pada malam ni mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Anda tak ingat kat mana kita berhenti hari itu? Kalau tak silap anda, hari itu kita ada bincang tentang bab mandi. Bab mandi dan kita rasa itu kita berhenti sampai cara-cara mandi. Insya-Allah lah kita bincanglah tajuk ni lah, insya-Allah. Kalau dalam tajuk-tajuk lepas kita ada klasifikasikan ataupun kita bahagikan mandi ni kepada dua. Yang pertamanya mandi yang wajib, satu lagi mandi yang sunat. Mandi yang wajib ni kita dah senaraikan hari itu, antaranya adalah berjunub. Orang yang keluar air mani, dan berjunub ni sama ada berkeluar air mani ataupun dia bersetubuh. Bersetubuh tu kadar yang boleh menyebabkan air mandi adalah apabila tenggelam hasyafah ke dalam kemaluan. Hasyafah ni kepala zakar dalam kemaluan perempuan, maka automatik hukum dia orang lelaki itu ataupun perempuan itu dikira sebagai orang yang berjunub, wajib bagi diri dia mandi. Serupa juga kalau orang yang peliwat, serupa je hukum dia. Dulu bisnes sekejap kan, karpalsing timbul dalam mahkamah. Si Saiful bila dia diliwat, adakah dia kena mandi wajib ataupun tidak? Dia dulu bincang sekejap kan. Karpalsing tu dah ada jawapan fiqh tu awal. Ana pun masa tu tak tahu lagi. Ana masa tu pun tak tahu. Tiba-tiba ada orang tanya, fikir betul juga mandi wajib ke tidak. Cari lambat juga nak jumpa. Dalam kitab mazhab Syafi'i setakat nak cari tak jumpa. Yang nak jumpa ni dalam kitab mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi ada kupas. Hukum dia tetap serupa je. Hukum dia seperti mana hukum orang yang bersetubuh juga. Maknanya hukum dia wajib mandi, sama ada peliwat ataupun yang diliwat. Dua-dua ni liwat tahu bukan lewat mendeling. Liwat. Ada ni tukar orang Terengganu dia sebut lewat tu liwat. Tu ahli Kuala Berang kan. Dia tak sebut lewat, dia sebut liwat. Liwat kerja. Orang Terengganu lah kan. Jadi sebut elok-eloklah insya-Allah. Tak, apa lagi? Haid. Orang perempuan haid, bila berhenti darah haid wajib dia mandi. Tapi kalau sekiranya darah haid dia masih mengalir lagi, hukum dia mandi tu jadi haram. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan kotor. Maksudnya mandi itulah mandi berniat. Kalau mandi saja tu tak apa. Namun mentang-mentang datang haid tak mandi. Seminggu 15 hari datang haid, 15 hari tak mandi. Sampai suami lalu kat tepi tu tak larat nak kut dahi. Tak betul juga lagu tu. Yang kita cerita ni mandi yang berniat tu, yang sahaja aku mandi wajib kerana Allah tu. Yang mandi biasa tu tak ada apa. Yang kita cerita mandi berniat. Mandi berniat tu hukumnya adalah haram. Sebab masa tu dia sedang kotor. Kalau dia mandi juga tu tak ada faedah. Kalau orang belajar fiqh dia panggil tahsilul hasil. Kita tidak perlu menghasilkan benda yang telah terhasil. Benda tu dah ada, dia ni kotor, tak payah kau nak mandi. Sebab kalau kau buat pun tak jadi apa juga, tak ada faedah kan. Begitu. Apa lagi? Nifas tiga hukum dia seperti mana juga orang yang haid. Istihadah. Istihadah tak? Istihadah ni bagi orang perempuan yang keluar darah istihadah, hukum dia kena semayang, dia kena puasa macam biasa. Cuma darah dia keluar tu dia kena basuh. Basuh tu bukan basuh macam dia kena mandi wajib, tak. Sekadar basuh dia. Bersihkan itu pun sudah memadai. Gitu. Banyaklah itu cerita itu. Ulang balik ni. Apa lagi? Mandi yang sunat. Mandi yang sunat dia ada mandi hari Jumaat. Hari Jumaat sunat kita mandi pada pagi hari raya, nak pergi sembahyang raya mandi dulu. Sembahyang istisqa, nak pergi sembahyang istisqa tu sunat kita mandi. Mandi masa buat haji. Mandi yang berkaitan dengan ibadat haji adalah 2-3 jenis mandi yang kita dah bincang itu insya-Allah.
Dan rasa pada malam ni insya-Allah kita bincang tentang cara mandi insya-Allah. Betul tak? Tayamum dah. Oi, kita belajar anak lewat. Okey, tayamum kita tak masuk lagi. Dah start. Masuk syarat tayamum. Okey, tak. Okey, tayamum. Okey, tayamum ni maknanya ganti bagi wudu. Bila kita nak berwudu, kita kena guna air. Tiba-tiba air tak ada. Bila air tak ada, ganti dengan tayamum. Tayamum ni hanya tepuk, sapu dekat muka dan dua tangan. Tu je tayamum cuma mazhab kita ni kalau kita nak tayamum kita mesti nampak debu. Kita kena pergi kat luar tu nampak debu tu kan. Kita kena tepuk tu. Tapi dalam mazhab Hanafi tak semestinya kita nampak debu. Cukup kita tampal kat dinding pun dah okey dah. Tepuk kat dinding itu sudah memadai. Sebab dalam mazhab Hanafi kupasan dia di atas muka bawah ni tak boleh lari daripada debu. Atas muka bawah ni tak boleh daripada debu. Cuma tebal tak tebal. Disebabkan kita bertayamum ni bukan kita nak putihkan muka kita dengan debu, maka kita tepuk kat dinding, tepuk kat meja, kat kita punya kursi ni pun okey dah. Itu ikut dalam mazhab Hanafi. Mazhab kita tak kena nampak debu tu. Kita nampak kita tepuk, tapi bukan kita tepuk mesti putih tangan kita sapu kat muka jadi putih. Tak. Kita kena buang pula debu tu pula. Lepas tu baru kita sapu dekat muka dan juga kita sapu dekat dua tangan kita tu cara tayamum insya-Allah. Hari ni insya-Allah mungkin kita nak masuk syarat syarat tayamum. Okey. Sebab pun kita sebut bila tak ada air satu. Ataupun air terlalu jauh. Air terlalu jauh, syabah sabotah contoh kan. Bila sabotah kita tak ada air, ketika itu kita boleh bertayamum. Kadar dia macam di sini dengan Masjid Bandar Baru lah lebih kurang. Masjid Bandar Baru ada air, kat sini tak ada air. Adakah kita kena ambil air kat Masjid Bandar Baru? Tak payah. Sini pun dah boleh dah untuk bertayamum. Senang insya-Allah. Apa lagi? Bila terlalu sejuk pun boleh kita bertayamum. Kita pergi kat tempat yang sejuk sangat. Kalau aku tak berwuduk ni jadi masalah. Penyakit macam pergi kat Mesir. Kalau ada musim-musim tertentu tu kita berwuduk orang marah pula. Dia kata jangan wuduk. Sebab kalau wuduk jadi masalah tulang sakit macam-macam lah dia kata tu kan. Ketika itu kalau kita nak bertayamum hukumnya adalah boleh. Boleh insya-Allah. Ni kemudahan lah Allah Taala bagi pada kita. Hari ni kita nak masuk syarat tayamum insya-Allah. Okey, apa syarat tayamum? Yang pertama mengetahui masa waktu. Kita tayamum ni mesti masuk waktu dulu tayamum. Nak tayamum untuk sembahyang zuhur. Maknanya kita kena tayamum bila orang azan zuhur tu. Lepas azan zuhur baru boleh kita tayamum gitu. Yang kedua mencari air selepas masa waktu. Lepas masa waktu tu bukan terus tayamum, cari air dulu. Tengok air tak ada, cari tengok perhati air tak ada dah ni. Bila dah tak ada tu baru boleh kita nak tayamum gitu. Yang ketiga tanah yang berdebu, yang suci dan menyucikan dan tidak bercampur dengan tepung, bersagu atau simen. Nak jimat dia pergi kat rumah orang tak siap. Tengok ada debu-debu semen kan. Jadi dah ni, debu dah ni. Tak boleh. Ambil tepung tak boleh. Ambil bedak lagi tak boleh lah. Sebab bedak tu bukan debu kan. Kok mana pun mesti debu. Debu tu lah debu yang asli debu tu. Macam tu baru boleh. Yang keempat menghilangkan najis terlebih dahulu. Kalau kita ni bernajis, macam contoh kita berhadas ke apa kan, kita buang najis tu dulu. Najis yang hissi tu, yang nampak tu kita buang dulu. Lepas kita buang baru boleh kita bertayamum. Dan yang kelima berijtihad, menentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Dia tayamum ni kena menghadap ke arah kiblat, bukan wajib, sunat dia. Jadi kita ijtihad mana arah kiblat kan. Dia ijtihad kiblat ni, ijtihad hanya berlaku apabila kita berada di selain depan Kaabah. Mesti ijtihad. Ni kita di sini ni kita bukan confirm tau menghadap ke arah kiblat betul ni. Di kat sini ni. Sebab apa? Sebab Kaabah ni petak. Petak lah. Kalau kita duduk kat depan Kaabah, kita silap sikit, mungkin kita akan pergi ke bucu Kaabah. Tak apalah kalau dekat, kalau jauh. Kalau jauh kat Malaysia ni, kita silap sikit dia bukan ke bucu Kaabah tau. Pas Jerman mana pergi? Betul tak? Kalau kita pusat sini, Pak India pula pergi. Betul tak? Dia jauh ni dia sikit mesti dia dah ke lain. Nak tepat tak tepat. Disebabkan tak tepat, bila kita duduk kat sini, dia bukan kategori yakin. Kita di sini kita dikategorikan sebagai ijtihad. Ijtihad sahaja. Bila ijtihad maknanya hati kita ni bukan 1% menghadap ke arah kiblat. Hati kita dalam 70-80% macam tu kita mengagakkan kita ni menghadap ke arah kiblat. Itu pun dah okey dah. Okey dah, tak ada masalah dah. Sebab itu kalau orang salah kiblat semasa dia sembahyang di depan Kaabah dengan orang salah kiblat semasa dia sembahyang di lain daripada Kaabah dan selesai daripada sembahyang baru dia sedar, keadaan ni mesti tak sama. Kalau orang tu salah kiblat depan Kaabah, Assalamualaikum, baru sedar kiblat dia salah, wajib diulang balik sembahyang ni. Sebab apa? Sebab depan Kaabah mesti yakin 100%. Kita nampak Kaabah kan? Kalau salah kiblat juga depan Kaabah, itu memang tu tak gaban. Kau depan Kaabah kau boleh lupa kat mana kau ni pergi kan? Mana tahulah. Kadang-kadang orang Malaysia ni dia tambah satu cerita-cerita
Adalah cerita-cerita orang Melayu. Oh mungkin dia ni dulu dekat Malaysia kaki rasuah. Tu tambah sebenarnya, tak ada pun. Sedap orang Melayu dah tu kan. Contohlah dia salah kiblat, maka semayang dia tak sah, dia kena semayang lain. Beza kalau kita salah kiblat dekat surau Al-Hikmah ni. Kita mari surau Al-Hikmah ni, kita salah kiblat boleh. Kan? Dia boleh tak nampak ni, lain-lain kiblat ni. Dia tak nampak ni. Contoh lain mari ni, dia tak nampak mana kiblat. Dia rasa sana kot. Sebab apa? Sebab jam duduk kat situ. Contoh, dia pun menghadap lah ke sana. Tak ada pasal-pasal. Contoh kan. Dia semayang. Habis semayang, Assalamualaikum, mari jemaah sini tengok. Dia pahal ustaz ni. Menghadap ke sana, tanya, ustaz buat apa ustaz? Semayang? Semayang apa? Semayang asar. Asar pun semayang. Saya ni kiblat. Allah salah kiblat. Anda tak tahu. Disebabkan orang tu begitu, selepas daripada dia semayang, dia tak payah ulang semayang. Maka semayang dia sudah sah. Tapi kalau kita nampak orang tengah semayang salah kiblat, kita kena tegur. Kita mari surau tengok ustaz tu semayang menghadap balik tu kan, menghadap ke jam, orang menghadap ke sini. Contohlah. Kita nampak. Kita ni kaedah dia kena bagi tahu pada dia. Nak bagi tahu tu sama ada kita bagi tahu cakap, boleh. Sebab orang tak semayang boleh bercakap dengan orang semayang. Orang semayang dia jangan jawab. Kalau jawab batal semayang lah. Kan? Salah kiblat tu. Ya ke? Okey, kita apa? Itu batal lah semayang kan. Yang kita cerita ni, orang yang tak semayang tak boleh bercakap dengan orang semayang. Orang semayang tak boleh bercakap dengan orang tak semayang. Orang semayang nak bagi tahu pada orang yang semayang, tak ada apa. Orang tak semayang Dia mari tengok salah kiblat. Bang, salah tu ke belakang. Contoh. Yang kawan tu pula faham. Dia pun turun pusing. Tu sah. Tak ada masalah apa Tiba-tiba bagi tahu salah kiblat tu pusing belakang bang. Jadi belakang tu kadar mana? Tak tahu kan. Dia tak tahu kadar tu. Kita ni pula yang tahu tu, kita kena pegang badan dia, cuba kita pusing ke arah kiblat. Boleh hukum ni boleh, tak ada masalah apa pun insya-Allah. Kalau tengok Pak Arab lagi best. Nak pergi kat Mesir dah tengok. Dia Pak Arab ni, kita mari semayang. Habis dah semayang, semua dah habis semayang dah. Marilah seorang lambat, dia mari duduk semayang kat tepi ni. Contohlah. Yang tempat Pak Imam kat sini. Masa tengah semayang, datang seorang Arab lain nak jadikan dia ni sebagai imam. Yang Arab datang tu, dia tolak, dia pergi ke tempat Pak Imam. Lepas tu dia tengok belakang. Lagi canggih. Tu Pak Arab kan. Anda tengok powernya Pak Arab ni. Tu Arab je lah. Biarlah Pak Arab tu. Kan. Lepas kita jangan buat mengamuk orang tu, dia geram. Tak nak bergerak. Kat Malaysia macam tu. Sebab Malaysia ni kalau bergerak tu, dia rasa macam tak khusyuk semayang. Walhal memang tak khusyuk pun. Memang tak khusyuk pun. Berasan lah. Okey, tak apalah, itu soal al-ijtihad. Ijtihad. Dia senang insya-Allah. Baru ni ada orang tanya kat mana? Facebook ada orang tanya soalan. Dia tanya soalan pasal semayang atas kapal terbang. Kita semayang atas kapal terbang. Ingat kita kiblat ni, Kaabah ni, kita bukan Kaabah tu point dia. Dia sebenarnya penyatuan umat. Itu kita Kaabah ni. Kita menghadap. Sebab tu bila kita naik kapal terbang, janganlah kita terak pula semayang. Sebab apa terak ni? Kaabah itu gila orang panggil. Kan? Bukan macam tu. Dia penyatuan umat tu sebenarnya point dia. Sebab tu dia panggil kiblat. Menghadap kiblat, dia tak kata menghadap Kaabah. Nampak? Dia guna kalimah kiblat, dia tak guna kalimah Kaabah. Dan kiblat tu Kaabah lah sebenarnya. Tapi dia tak guna menghadap Kaabah. Dia sebut menghadap kiblat. Sebab apa? Kiblat ni mana arah. Penyatuan umat tu isu dia. Jadi bila kita naik kapal terbang, dia ada dua pendapat lah, Imam Ar-Ramli, Imam An-Nawawi. Imam Ar-Ramli, dia punya pendapat, masa kita nak semayang tu, kita kena bawa kompas dalam pemusafiran. Maknanya kita kena cek kompas dekat mana arah kiblat ni. Dia tengok contoh arah kiblat ni ke sini. Mula-mula sekali angkat takbir, biar menghadap, dada kita menghadap ke arah kiblat. Lepas tu Allahu Akbar, kita pusing arah lain, tak ada apa dah. Dia mesti nombor satu tu, mula-mula sekali menghadap ke arah kiblat. Lepas tu kalau nak lari arah kiblat, tak ada masalah. Siapa kata? Imam Ar-Ramli, seorang ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Beza dengan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi kata tak, nombor satu tu mula-mula sekali tak menghadap kiblat, tak apa dah. Angkat dah mana pun. Sebab kapal terbang sedang bergerak kan. Jadi ketika itu tak ada masalah. Mula-mula sekali kita angkat takbir itu tidak menghadap ke arah kiblat sekalipun. Begitu. Senanglah insya-Allah. Jangan buat susah benda macam ni insya-Allah. Tapi kalau kenderaan yang boleh berhenti, kita kena berhenti. Kan? Kita musafir naik kereta, orang pun azan. Berhentilah kereta tu pergi sembahyang. Berhentilah, jangan ada sembahyang kereta pula dah kadang gerak, tak apa ni musafir. Tak boleh. Kecuali sembahyang sunat. Sembahyang sunat tahu. Dia sembahyang sunat macam kita sembahyang witir ke, sembahyang qabliyah ke, ba'diyah ke. Pergi dah sembahyang elok dah, sembahyang jemaah tu kan, sembahyang Zuhur. Habis sembahyang Zuhur tu orang tu lewat, lorak sangat. Yang kita nak sembahyang sunat ba'diyah. Naik atas kereta sembahyang ba'diyah atas kereta. Boleh? Boleh, orang tu bawa kereta, kawan sebelah tu sembahyang. Jangan driver tu sembahyang sudah.
Dia semayang separit lagi tu kan. Tapi kalau orang sebelah tu nak semayang sunat, hukumnya adalah boleh walaupun tidak menghadap ke arah kiblat sekalipun. Ada pun semayang wajib tak? Semayang wajib kau mana pun kau kena berhenti, kau kena menghadap betul-betul ke arah kiblat. Bagi kenderaan yang boleh, inilah boleh berhenti ni. Kapal terbang tak boleh berhenti. Kau jangan suruh pilot tu berhenti pula. Berhenti pilot tak berhenti semayang. Pilot dah jadi pak imam. Kita cakap pilot tu. Pilot tu berhenti, empah ke laut habis kau terbang. Kan? Cara dia insya-Allah. Tak. Rukun tayamum. Tayamum punyai 3 rukun. Tak banyak, 3 je. Apa dia? Yang pertama ni, masa nak tayamum, dia kena ada an-niyatu, niat. Innamal a'malu binniyati. Hanya sebenarnya amalan itu tertakluk dengan niat. Tempatnya, yang di tempat niat dalam hati, sebagaimana yang telah anda ketahui. Kita tahulah niat-niat kat sini tau. Ni, masa nak wuduk, nak tayamum tau, aku nak bertayamum. Macam tu. Ni, aku nak bertayamum. Kena niat dalam hati. Tak payah mulut tak payah, tak apa. Kalau mulut sebut, hati tak terlintas, tak ada apa juga. Yang penting dalam hati, bukan mulut. Begitu. Oleh itu, dia hendaklah berniat di dalam hatinya melakukan tayamum. Ni, aku nak tayamum ni, dalam hati cakap macam tu. Boleh. Dia sunatkan menyebut dengan lidah, sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan sembahyang, atau fardu sembahyang, atau sunat sembahyang, dan seumpamanya yang ingin dilakukan. Kalau kita berlafaz, sunat sahaja. Tapi kalau tak berlafaz, tak ada apa-apa pun. Kalau kita berlafaz, hati tak ada, sunat pun tak dapat, tayamum pun tak sah. Yang kita nak cerita, kita berlafaz tu ada, hati pun mesti ada. Yang tu dapat pahala sunat. Hukum dia. Apabila dia berniat mengharuskan fardu semayang, maka harus baginya melakukan semayang sunat bersamanya. Dia bertayamum untuk semayang zuhur. Contoh adakah bila dia nak semayang sunat ba'diyah ke, ataupun semayang sunat tengah-tengah tu, semayang sunat mutlak ke, semayang sunat tahiyatul masjid ke, tengah-tengah tu kan, adakah dia kena tayamum lain? Tak. Cukup sekadar tayamum zuhur dan juga semayang sunat yang lain. Dah okey dah. Lepas tu bila masuk asar, dia kena ambil tayamum lain untuk semayang asar dan semayang sunat yang lain. Gitu. Bila masuk waktu semayang, automatik tayamum dia tak sah, dia kena ambil tayamum yang lain. Hukum dia insya-Allah. Okey, yang kedua, menyapu muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan 2 kali tepuk. Ni, muka 1 tepuk, tangan ni pun 1 lagi tepuk. Mana 2 kali tepuk. Dia pergi kat satu tempat yang ada debu, dia buat petak. Dia buat garis petak. Lepas tu dia buat 4 dahak orang Kelantan kata. 4 dahak, 4 tu kan. Lepas tu ada 4 lubang kan. Tepuk 1 muka, tepuk tangan. Senang insya-Allah. Mudah. Iaitu meletakkan 2 tangan, 2 tapak tangan ke atas tanah yang suci yang mempunyai debu, kemudian menyapu ke seluruh bahagian mukanya. Ni, tepuk, tarik muka ni. Spek mata ni kena buka. Tarik sekali. Macam tu. Tarik. Tepuk, tak payah nak gosok-gosok celah-celah janggut kan. Orang janggut tebal pula jadi masalah pula. Habis colok-colok janggut lubang-lubang hidung. Tak ada kerja, semua mendebukan lubang hidung. Dia tarik sekali je. Tarik sekali je. Mudah. Dah okey dah. Senang. Lepas tu yang kedua, selepas itu meletakkan 2 tangan, buat kali kedua ke atas tanah, kemudian menyapu kedua tangan hingga ke siku. Tangan kiri menyapu tangan kanan dan tangan kanan menyapu tangan kiri. Tangan kanan sapu tangan kiri sapu tangan kanan. Betul lah tu. Takkan tangan kanan nak sapu tangan kanan. Nak sapu macam mana kan? Okey, contoh. Senang. Kita ni, kalau kita bekal cincin, kita kena buka cincin. Kalau kita pakai jam, kita kena buka jam. Kalau kita pakai gelang, kita kena buka gelang. Jadi bila kita buka, ni kita lipat-lipatkan macam ni, kita tepuk. Bila kita tepuk, kita tarik tangan ni tarik ke bawah, pusing. Yang ni tolak pula ke depan. Nampak? Cara dia senang. Yang ni nombor 1 dengan tapak ni dengan belakang tangan, kita turun ke bawah. Lepas tu kita pusing tangan ni. Lepas tu yang ni kita pusing ke atas, kita tolak pula macam tu. Okey dah. Mudah insya-Allah. Cara tayamum. Ad-Darqutni meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak pada Umar Al-Khattab ni. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, at-tayammumu darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al-mirfaqain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayamum itu dilakukan dengan 2 kali tepuk, yakni ke atas tanah. 1 tepukan untuk muka dan 1 tepukan lagi untuk kedua tangan hingga ke siku, sampai ke siku. Cara dia insya-Allah. Sapu yang dilakukan adalah meliputi atau meratai seluruh anggota yang disapu. Sekiranya di tangannya ada cincin, maka wajib ditanggalkannya ketika tepukan yang kedua, supaya tanah tersebut sampai ke tempat itu ketika disapu. Ni pakai cincin, buka. Pakai jam kena buka. Kalau pakai spek mata ni kena buka. Begitu. Bukan tayamum lah, ambil semayang pun buka spek mata.
Kalau dia wasbit semayang wuduk pakai spek mata, yang tu orang kata teruk dah ni. Kau ni penyakit apa ni tak nak buka spek mata kan? Kita buka lah masa kita nak buka ataupun kita nak bertayamum gitu. Okey, yang ketiga, tertib sebagaimana cara telah disebutkan di atas. Ini kerana tayamum adalah ganti kepada wuduk, yang tertib adalah salah satu rukun daripadanya sebagaimana yang anda telah ketahui. Oleh itu tertib pada penggantinya adalah lebih aula dan utama disyariatkan, yang ini diwajibkan. Okey, tayamum mesti ikut tertib. Maknanya muka, tangan. Jangan tangan dulu baru muka, jangan. Kalau wuduk pun wajib tertib, maka tayamum lagi-lagilah kena tertib. Hukum. Dia kalau ikut mazhab Hanafi, tertib sunat, bukan wajib. Mazhab Hanafi lah. Kalau kita tengok orang Bangla ambil semayang, dia mari-mari basuh kaki dulu. Jangan marah ke dia, biarlah. Mazhab dia memang tak tertib. Mazhab dia tertib tak wajib, niat pun tak wajib. Mazhab dia kalau duduk berjalan daripada rumah nak pergi semayang, dan dalam jalanan tu aku nak semayang dan aku nak berwuduk, dia kata macam tu dalam hati dia. Lepas tu tiba-tiba tengah berjalan hujan turun. Bila hujan turun tu, dia naik ke masjid, dia tak ambil wuduk, semayang terus, sah semayang ni. Senang mazhab dia. Mari berjalan tengok seronok tengok sungai, berasa nak terjun, pergi terjun. Dia keluar pergi terus semayang, tak ambil wuduk, semayang dah sah. Sebab dalam mazhab dia, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, mengqasadkan sesuatu disertai di awal perbuatan tu bukan wajib, sunat. Mazhab dia tertib tu pun sunat. Maknanya kita tak payah muka dulu, tangan dulu, kaki tak payah. Mana-mana pun tak ada masalah. Adalah mazhab dia. Jadi kalau orang terjun dalam sungai tu, bangkit-bangkit terus semayang, sah semayang dia. Ikut mazhab Hanafi. Mazhab kita tak boleh. Mazhab kita kena niat satu-satu tu. Kalaupun kita nak terjun, boleh. Kita nak berwuduk masa dalam sungai tu, lalu tengok seronok tengok sungai, rasa terliur nak terjun, contoh kan, dia pun terjun. Masa terjun dia pun niat, aku wuduk ni contoh kan. Lepas tu yang ni muka, itu tangan tu, kepala tu kaki. Dia susun dia punya niat tu kan. Yang tu okey lah. Itu bangkit-bangkit terus semayang, sah semayang, tak ada masalah apa pun. Begitu. Mana tahu buat perangai terjun dalam kolah kat rumah, tengok anak tak ada kan, semua balik kampung, anak balik kampung, isteri balik kampung, rumah seorang. Dia pun teringat zaman budak-budak dulu dong main dalam kolah. Dia pergi terjun dalam kolah boleh hari tu. Boleh ke tidak? Boleh. Wuduk tu sah. Mandi wajib pun sah. Tapi syarat air kolah tu mesti kadar dia lebih daripada kadar 2 kolah yang kita sebut hari tu 1,5 hasta panjang, lebar dan juga dalam kan. Di kadar 2 kolah tu senang. 1 hasta panjang, 1,5 hasta panjang, lebar dalam. Tak besar mana. Ni meja ni kalau ada kolah besar meja ni lebih 2 kolah lah. Kalau lah ada kolah besar ni, yang ni dia sudah dikira lebih kadar 2 kolah yang kita maksudkan. Jadi kalau ada kolah lah besar ni lah, contoh kat rumah kita terjun dalam tu, keluar. Lepas tu selesai mandi wajib, boleh sah. Mandi wajib tu sah lah. Tapi kalau tengok anak gelak, ni bapak aku ni bang nak mampus aku bapak aku ni kan, tu masalah dia. Tong drum tu besar kan, tong drum kepala masjid lagi besar lah. Tapi jangan buat kat kepala masjid, kejar ke Pak Imam, tak pasal lah gitu kan. Ni budak mana pergi lah ustaz. Biar gitu kantoi gitu. Okey, tak. Apa sunat-sunat tayamum pula? Sunat-sunat tayamum tadi kita cerita yang rukun, yang wajib. Yang sunat-sunat tayamum ni, semua perkara yang disunatkan ketika berwuduk adalah disunatkan ketika bertayamum. Seperti membaca basmalah di awalnya, memulakan bahagian atas muka ketika disapu, mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri, menyapu sebahagian daripada kepala ketika menyapu muka, melebihi sedikit daripada hak muka, dan sebahagian daripada lengan melebihi daripada hak siku ketika menyapu tangan. Berturut-turut ini mualat antara menyapu muka dan kedua tangan, dan baca tasyahud serta doa yang maksud yang dibaca selepas berwuduk. Okey, kalau itulah sunat bagi wuduk, maka itu juga sunat bagi tayamum. Kita buat dalam wuduk itu sunat. Kita buat dalam tayamum pun benda tu sunat juga. Apa dia? Contoh macam kita baca bismillah di awal. Mula-mula kita berwuduk, kita baca bismillahirrahmanirrahim bukan? Masa kita tayamum pun sunat, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sunat. Memulakan bahagian atas muka ketika disapu. Kita jangan basuh muka ni daripada bawah ke atas macam tu. Itu tidak sunnah. Yang sunnah ni kita ambil air daripada atas turun ke bawah. Jangan ke tepi pula, ambil air masuk ke tepi kan. Daripada atas ke bawah. Sunat dia macam tu. Serupa juga tayamum. Bila kita tayamum, kita tepuk, tarik daripada atas ke bawah kan. Sunnah dia macam tu. Mendahulukan tangan kanan daripada tangan kiri. Ni, yang ni dulu, bahu yang kiri. Yang kanan dulu, bahu kiri. Sunat. Menyapu sebahagian daripada kepala ketika menyapu muka.
Yang ni melebihkan sedikit daripada had muka. Ni, kita basuh, kita sapu muka ni, sini, selalu kat muka ni. Cuba up sikit sampai atas sikit atas. Atas rambut sikit, tarik daripada atas sampai ke bawah kan. Kita pelebihkan itu, hukumnya adalah sunat ketika kita tayamum. Gitu. Dia sunat lebih tau. Kita tangan ni pun jangan sampai siku je. Kalau boleh sampai lengan. Kaki tu jangan sampai kaki ke buku lali. Kalau boleh naik sampai ke betis. Sunat tu. Sebab akhirat nanti yang ni akan jadi cahaya di akhirat nanti. Dia panggil al-ghurratul muhajjalin. Al-ghurratul muhajjalin maknanya cahaya-cahaya di akhirat nanti. Yang Nabi Muhammad SAW boleh kenal kita ni sebagai umat dia. Gitu. Akhirat nanti ni, kita ni semua manusia berimpun tau. Kita ada, umat Nabi lain pun ada. Jadi Nabi Muhammad nak kenal macam mana umat dia. Dalam ramai-ramai tu dia boleh kenal. Ni umat aku. Umat aku ni macam mana? Jadi kesan-kesan ambil sembahyang. Macam kita pergi ibadat haji lah. Buat haji dekat Mekah tu kan. Ramai-ramai. Nak tahu orang Malaysia, yang kat kepala tu mesti ada tulis Malaysia. Yang orang Malaysia lah tu. Kan? Orang Malaysia kan dipakai. Orang perempuan dia pakai tudung. Lepas tu dia letak kepala tulis Malaysia. Kita tengok jauh ni orang Malaysia. Ada orang Malaysia. Pergi-pergi tengok lah Afrika. Tapi kalau saya mesti orang Malaysia. Sebab kita orang Malaysia kan. Okey. Jadi kita beruduk lebih tu jadi cahaya dah. Kalau kita pelebih, lagi banyak cahaya, lagi senang Nabi Muhammad SAW nak kenal kita. Itu tujuan insya-Allah. Dan sebahagian daripada lengan melebihi daripada had siku ketika menyapu tangan. Ni kita sapu tangan ni, kalau kita tarik tadi sampai ke siku kan. Cuba kita tarik sampai ke bawah sikit, sampai ke kita punya lengan, lepas tu kita pusing pula. Tu lagi baik. Apa lagi? Berturut-turut yang mualat ketika menyapu muka dan kedua tangan. Maksudnya kita kalau berwuduk, kita basuh muka dulu kat rumah. Tapi tangan kita basuh dekat tengah jalan. Kita sampai tengah jalan sikit, kita basuh kepala pula. Sampai kat masjid, basuh kaki. Contoh kan. Boleh macam tu. Tapi tak bagus lah. Dia kena mualat, tu lagi bagus. Maksudnya kita berwuduk sekali tu, terus siap sekali. Tu lagi cantik lah. Jangan kau berwuduk basuh muka dulu kat rumah, sampai dekat depan rumah tu ambil basuh tangan pula. Lepas tu keluar sikit sampai depan masjid. Itu masjid tu tengok ada part dia buka untuk sapu kepala pula. Lepas tu berjalan sampai dekat masjid ni basuh kaki pula. Orang akan tengok lah, orang kata ni mariman ni. Itu masalah dia. Tapi kalau nak buat tak ada apa pun. So pun juga kita tayamum. Tayamum ni kalau kita nak sapu muka dekat rumah boleh. Dekat masjid, kat surau kita sapu tangan kan. Boleh, tak ada apa pun. Tapi tidak sunnah. Yang sunnah ni kita buat terus. Sempurnakan terus. Itu sunnah Nabi SAW. Okey. Dan membaca tasyahud serta doa yang maksud yang dibaca selepas kita berwuduk. Itulah macam kita baca doa lepas ambil wuduk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna tu kan. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu sunnah Nabi SAW. Buatlah. Doa tu dibaca sama ada kau lepas daripada berwuduk ataupun selepas daripada tayammum. Sunat dia begitu. Okey, hadisnya Abu Daud meriwayatkan daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Mereka yakni para sahabat telah bertayamum dengan tanah untuk sembahyang subuh. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada bersama-sama mereka. Ni sahabat ni hari tu nak sembahyang subuh. Lepas tu tak ada air tayamum. Masa tu Nabi Muhammad pun ada, dia tengok dia orang tu kan. Okey, mereka menepuk tanah dengan kedua-dua tangan. Kemudian menyapu muka dengan sekali sapu. Tepuk, sapu muka. Kemudian mereka ulangi lagi kedua dengan menepuk tanah menggunakan tapak tangan dan menyapu tangan-tangan mereka hingga ke kepala bahu dan ketiak dengan tangan-tangan mereka. Ambil kau. Boleh ke sahabat Nabi share, dia sapu tu bukan sapu muka tau, sampai ke bahu. Ni sapu habis ke bahu ni. Oh, dahsyat sahabat Nabi kan. Dia sapu tangan ni, dia bukan sampai ke siku tau, ke ketiak, habis ketiak habis dia gosok dengan debu. Tu nak cerita sahabat Nabi. Begitu. Kalau kita ganti bedak dah tu, pak ketiak. Kan selalu ambil ketiak pakai ketiak, ambil bedak pakai ketiak kan. Sahabat guna debu. Canggih sahabat Nabi kan. Buatlah insya-Allah, ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam semua ni. Okey, yang kedua, membuka atau menceraikan jari-jari tangan ketika menepuk tanah supaya debu melekat secara menyeluruh dan boleh menyapu muka kesemuanya dengan sekali tepukan. Begitu juga ketika menyapu kedua-dua tangan. Ni, kita tepuk tu biar terbuka jari macam tu. Jangan tutup kan. Kita bukakan sikit. Kita buka, tepuk, kita sapu gitu. Ni, kita buka. Ceraikan jari-jari itulah. Yang ketiga, menipis atau mengurangkan ketebalan tanah dengan menepuk kedua-dua tapak tangan atau meniup kedua-duanya dulu. Kita tepuk, kita nampak tu ada debu kan, kita buang. Rasa tak boleh tiup. Tu sunat tu. Tiup tu sunat. Kita buang tu buatlah sunat. Gitu. Sebab tu anda bagi tahu, kita bertayamum bukan nak memutihkan muka dengan debu. Dia bertayamum sekadar ambil syarat dia. Debu tu sekadar syarat saja hukum dia begitu.
Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW telah bersabda kepadanya, sesungguhnya memadailah kamu melakukan demikian. Lalu baginda menepuk dengan dua tapak tangannya ke atas tanah dengan sekali tepuk, kemudian baginda menghilangkan debu tersebut dengan disapu. Nabi tepuk, Nabi sapu. Lepas tu Nabi Muhammad pun sapu depan muka yang dia nak tadi kan. Itu cara sunnah Nabi SAW. Dan pada riwayat yang lain, baginda meniup kedua-dua tangannya, kemudian menyapu dengan kedua-duanya. Nabi ada riwayat lain tiup. Nabi Muhammad tepuk, dia tiup tangan. Kan? Buang sisa debu kat tangan tu kan. Itu cara dia insya-Allah. Tak berlaku kot pak kita ni. Air banyak lagi insya-Allah. Syabas duk sabotah pun ada air lagi kan. Sabotah sabar. Apalah Syabas nak jadi tak tahu. Okey, bertayamum selepas masuk waktu. Okey, tadi kita dah sebut tayamum ni mesti berlaku selepas masuk waktu. Dia tidak boleh berlaku sebelum masuk waktu. Okey, apa perbincangan ni? Tengok. Orang yang telah cukup sebab-sebab yang bertayamum tidak boleh melakukannya untuk menaikkan sembahyang fardu kecuali setelah masuk waktu. Kita ni dah cari air, contoh. Apa lagi? Kita dah buat macam-macam dah nak bagi dapatkan air. Tiba-tiba tak dapat juga air. Baru kita boleh tayamum. Okey, bila orang dah azan. Dah confirm masuk waktu, kita pun cari, lepas cari baru boleh kita bertayamum. Dia tidak boleh bertayamum sebelum masuk waktu, tak boleh. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. Maksudnya siapa saja dari kalangan umatku yang mendapati sembahyang, yang ini masuk waktu, maka hendaklah dia bersembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau masuk waktu sembahyang. Sembahyang ni mesti berlaku selepas masuk waktu Jangan sembahyang sebelum masuk waktu. Tak boleh kecuali dalam kes-kes tertentu iaitu jamak sembahyang. Jamak sembahyang tu boleh, itu cerita lain lah. Dia ada special case sikit. Jamak sembahyang untuk musafir, jamak sembahyang untuk sakit, jamak sembahyang ketika hujan. Itu semua boleh lah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala bagi kemudahan, rembat je lah. Dia kalau musafir, afdal kita buat qasar tanpa jamak. Bermakna berhenti satu tempat untuk sembahyang zuhur 2 rakaat, sambung pula perjalanan, orang azan asar, berhenti pula untuk sembahyang asar. Dan afdal buat 2 rakaat daripada buat 4 rakaat. Afdal buat qasar lagi daripada tamam. Ni kadang-kadang dia rasa Allah tak best lah, kena 4 jugalah baru rasa best. Jangan kira kau punya best, kena kira Allah Ta'ala punya best. Allah Ta'ala punya best, qasar tu lagi baik daripada buat tamam. Ada orang tanya, Ustaz, kan kalau 4 tu kan banyak, 2 tu kan kurang. Yang banyak tu lah afdal. Kita fikir akal kita tu. Kalau kita fikir akal kita akan cakap macam tu. Jawapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut, hadhihi sadaqatun tasaddaqallahu biha faqbilu sadaqatahu. Ini adalah sedekah yang Allah Ta'ala bagi pada kamu, ambillah sedekah Allah. Jadi kalau tak orang bagi sedekah, tak nak, sombong mangkuk ni, ambil je lah. Kan kita cakap macam tu. Orang dah bagi baik-baik, duk sombong boleh, ambil je lah, berasa hati tukar bagi. Allah Ta'ala dah bagi kemudahan, rembat, ambil je. Itu cara dia kan. Senang insya-Allah. Orang kafir bagi, ambil kan. Orang kafir bagi, Ustaz tak boleh, dia tu dulu jual babi, peduli apa dia jual babi? Itu akad dia dengan jual tukar babi itulah. Yang dia dengan kita tu akad yang kedua dah. Faham tak? Ada baru ni dia seorang tanya, bagus soalan tu. Dia nak buat bisnes dengan seorang kawan tu Cina, nak buat partner bisnes. Dia kata kawan tu yang dia tahu duit yang dia nak buat modal bisnes tu, duit tu digunakan, dia didapat daripada meniaga benda haram. Dia tu ada tukar babi bang kan dia kot. Jadi tukar babi, duit tu haram lah. Okey, itu masalah dia dengan akad pertama, faham tak? Tapi bila dia nak meniaga dengan kita, itu akad yang kedua, itu cerita lain. Itu tak ada masalah dah. Kalau dia nak buat bisnes, dia guna duit tadi campur untuk kita bisnes. Itu boleh, tak ada apa pun. Boleh. Macam orang tukar babi pergi beli kat kedai kita lah. Serupa je hukumnya. Ada orang masa beli, Cina nak beli, duit ni beli babi ke? Jangan tengok, kau ambil je. Kita tak tanya tu soalan tu, sebab itu akad yang kedua. Akad kedua tak ada masalah dah. Yang kita timbul ni kalau kita sendiri tu meniaga babi, itu tak boleh. Itu tak boleh. Kita ni nak buat bisnes apa? Nak buat bisnes jual babi. Kita mungkin masuk partner. Itu tak boleh tak? Sebab akad mula-mula tu dah terlibatkan benda haram di sana. Tapi kalau dah akad kedua tu cerita lain dah. Begitu. Macam orang mesti sekejap kat Pulau Pinang itulah. Katanya duit duit kutipan haram ke apa kan, dia bagi kepada orang-orang miskin. Datanglah satu geng yang tak pun nak sekolah ni, namanya Perkasa. Bapak Perkasa ni bukan sekolah mana pun. Anda tengoklah orang kerja bodoh tau lah. Bodoh tak gaban. Tak kerti apa dia duk buat, dia rasa dia bagus tu dia buat kerja tu. Kita tengok, kita nak tergelak dalam lautan ni, fikirlah bodoh mangkuk ni. Bising baru ni, dia nak jelah, dia nak pertahankan Nabi. Baguslah kau nak pertahankan orang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu kan.
Bila orang hina Nabi, marahlah, betul lah tu. Tapi kau janganlah pertahan sampai orang tak kata kau bodoh. Tahan Nabi macam mana? Dia pergi buat patung, gambar, pembuat filem, dia pergi cocok kawan tu. Aku macam cocok kawan tu dah. Kalau kawan tu tengok, dia gelak tau. Alah, bodohnya gini-gini. Tu tak ada kerja. Satu hal, lepas daripada dia buat program tu, lepas pada tu dia buat dikir barat. Yang tukang ketuk tu Ibrahim Ali. Duduklah tu. Dikir barat kan. Aduh, aku pun pening. Apa bangsu aku pun tak tahu. Ada kan? Yang buat kerja bodoh, malu kat orang. Yang buat kerja bodoh. Okey. Cubalah kes tadi kan. Masa kes berlaku Pulau Pinang. Pakai. Tak boleh. Duit ni duit haram. La ilaha illallah. Itu duit tu akad pertama tau. Kalau kita dah ada kat kita, baca kita nak guna pada tempat lain, tak ada masalah dah. Hukum tak ada masalah dah. Macam orang timbulkan bila orang yang simpan duit dekat bank riba. Jadi ada duit riba tu kan. Bila duit riba tu kita ambil. Duit riba tu nak buat apa? Benda ni Qardawi bahas dalam kitab dia tentang riba. Ada apa ni Qardawi tulis. Dalam Fatwa Ma'asarah pada tulis. Ada orang cakap duit riba ni kena buang. Qardawi kata tak boleh buang sebab membazir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Jadi adik-beradik setan pula. Situ. Membazir kalau kita ambil duit, tak boleh duit riba ni. Kita pergi bakar. Kan gila punya kerja. Jangan bakarlah duit tu. Dan tu macam mana nak buat? Qardawi kata yang dikatakan haram ni dua pihak. Pihak bank dengan kita yang terlibat dengan bank. Jadi kita tak boleh biar duit tu dalam bank sebab itu mengukuhkan bank tu. Kita kena ambil dan kita ambil jangan kita belanja bagi pihak yang ketiga. Pihak ketiga tu tidak haram lagi. Nampak? Ni kupasan daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ambil bagi korang. Ambil. Kau gunalah buat apa kan. Cuma orang nak selamat sikit. Macam mana cara dia orang nak selamat? Duit tu dia orang gunakan untuk buat jamban. Betul tak? Buat jalan raya. Itu jalan nak ambil jalan selamat. Tapi kalau ikut Qardawi senang. Dia kata tak payah buat jamban ni. Al-Muassasatul Khairiyat. Badan kebajikan pun boleh kita bagi. Sebab dia kata haram tu dua pihak. Antara kita dengan bank. Pihak ketiga tak haram dah. Ni kupasan Qardawi. Allah, kalau baca Qardawi ni fatwa Syekh, senang Islam ni nampak. Tak? Tak rasa susah sebab kita punya fiqh masalah. Fiqh orang Malaysia. Bukan fiqh orang Malaysia, fiqh orang Melayu. Tu lagi susah. Kalau ikut fiqh orang Melayu pening. Ada je tak kena. Hari tu ada seorang tanya nak. Itu SMS dia tanya soalan. Dia kata kalau orang Melayu di bila majlis tahnik dia cukur kepala. Sunnah ke ustaz? Dia kata tu sunnah. Jadi kita bukan budaya. Tak, itu memang sunnah. Tak, yang masa selawat, yang tu budaya. Nampak? Orang Melayu kita bila dapat anak kecil, yang pertama tahnik. Betul? Tu sunnah Nabi. Lepas tu kita cukur kepala. Ingat, cukur tu semua tau, bukan cukur sikit-sikit. Dia buat sikit-sikit nampak macam pemain bola kan. Bonai. Contoh kan dia buat. Tu tak boleh lah tu. Dia buat pang ke budak tu. Habis cukur-cukur tengah-tengah. D18. Contoh dia buat kan. Tu tak boleh. Dia kena cukur semua kepala budak tu. Tak apalah buat cukur tu. Itu sunnah Nabi. Yang budaya Melayu, dia berdiri, lepas tu selawat. Itu budaya. Nampak? Yang ni budaya. Ini bukan sunnah Nabi SAW. Nak buat selawat tak salah. Sebab bukan semua budaya itu haram. Bukan semua budaya itu adalah haram. Kita nak selawat boleh. Tak ada apa pun. Nak berdiri tak ada masalah. Kalau orang jahil, dia seronok, dia menyanyi. Orang jahil lah tu. Dia menyanyi macam-macam. Dia berjoget ke apa kan. Apa satu lagi? Gangnam apa nama? Korea tu. Ada lah sejenis joget lah pula. Pening dunia sekarang ni. Kan? Ada satu jenis penarian tu. Contoh, itu cara orang jahil. Kita tak lebar. Takkanlah kita nak menyanyi macam Gangnam tu. Kan? Nak buat macam game tak lah. Kita ni tak lebar. Selawat pada Nabi SAW. Jadi kita berdiri. Yang tu boleh. Tapi adakah itu sunnah Nabi? Tak. Itu sekadar budaya Melayu. Ingat situ insya-Allah. Sebab tu Tok Guru Naik Aziz je tak setuju orang berdiri. Tok Guru Naik Aziz. Anak masa belajar pondok dulu, rajin pergi dengar Tok Guru ceramah. Tok Naik Aziz lalu cerita. Dia kata dia balik Mesir, dia tengok orang Melayu kita ni kalau selawat berdiri. Bila selawat berdiri. Dia kata kenapa berdiri? Dah sekali dia sendiri tak berdiri, dia duduk. Sampai orang kita tanya, Tok Guru kenapa Tok Guru tak berdiri? Dia tanya, dah kamu berdiri tu kenapa? Kawan tu tak jawab. Tak ada jawapan. Tak apalah, pun duduk lah. Tok Guru punya cerita. Yang satu lagi dia cerita semayang doa 2 kali kan. Dulu ada tau budaya, sekarang alhamdulillah tak ada kan. Kita habis salam, kita wirid, kita baca doa. Lepas tu habis baca doa pertama, Al-Fatihah. Lepas tu baca doa pula yang kedua. Pesan tak? Tok Guru kata, dia duduk kat Mesir, dia tak jumpa. Dia tak jumpa yang doa 2 kali. Duduk Mesir tak ada, di Pakistan tak ada, di India tak ada. Zaman dia belajar dulu. Jadi dia balik Malaysia, dia tengok orang buat 2 kali. Ni cerita dia lah. Jadi macam mana nak buat? Dah sekali dia doa sekali je. Sampai orang kita tanya, Tok Guru buat apa doa sekali?
Dah, kamu buat 2 kali tu apa? Dia tanya. Kawan tak boleh jawab. Dia kata kita buat sekali lah. Moga waktu yang kita boleh buat. Kan? Senang kata dia. Tak tahulah kenapa orang Melayu kita ni buat doa 2 kali. Anda pun tak tahu asal punca dari mana Wallahu a'lam. Kalau tahlil arwah tahu punca daripada mana? Tahlil arwah ni asal-asalnya Wali Songo buat. Wali Songo daripada Jawa tu kan. Asalnya orang Hindu bila kematian dia orang ada budaya. Hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40 kan. Jadi ada mentera-mentera Hindu datang seorang wali. Anda tak ingat nama apa sunan ni? Sunan Kalijaga apa nama. Dia ada banyak 9 orang sunan tu kan. Jadi salah seorang sunan tu dia mencadangkan supaya kita edit mentera tu dengan bacaan-bacaan Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wirid-wirid dan doa-doa. Dia cadangkan. Tapi budaya itu kekal. Kalau kita terus buang, nanti Hindu akan jauh daripada Islam. Sampai ada seorang sunan tu tak puas hati, pergi bergaduh pula. Oh, aku tak setuju. Yang ni tak ada dalam agama. Dia kata tak, kita buat sementara je untuk nak ajak dia orang pada Islam. Tapi lama-lama nanti kita buanglah budaya ni. Setuju. Dia buatlah tahlil arwah. Sampai sekarang kita buat. Tak sempat dihapuskan. Cerita dia. Dia tu nak buat tak buat. Nak buat. Tak ada apa sudah. Benda tu tidak haram mengikut satu pendapat. Tapi ada pendapat yang kata haram dengan alasan benda tu bid'ah. Tidak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dibuat oleh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Cerita dia begitu. Tak apalah. Nak buat tak nak buat sudah dia nak bergaduh macam ni. Anak tak suka bergaduh macam ni. Bergaduh benda kau nak buat tak nak buat sudah. Rasa nak buat duduk. Rasa tak nak buat pergi balik. Same masalah. Kan? Tak apa kalau tak nak buat tunggu kat belakang. Nanti ada makan rembat sekali. Rembat sekali. Tak ada apa pun. Sebab makan tak bid'ah. Kalau makan bid'ah mampus kita. Kan? Jadi kadang-kadang ada orang surau sendiri dia pergi marah orang yang makan, yang orang makan tu sebelum tu dia kata bid'ah. Dia pergi sahang. Entah ni tahlil bid'ah, makan tak bid'ah. Gaduhlah jadi. Marah apa makan? Memang makan mana bid'ah. Kalau makan bid'ah mampus ya. Kalau kira makan bid'ah, saya makan kedai mamak makruh apa bid'ah. Mazhab Nabi ada kedai mamak. Teh tarik kau dia. Lagi tak ada tahu tak? Tapi tak cerita tak payah gaduh sebenarnya. Hormat dia. Nak buat tak nak buat sudah kan? Senang. Gaduh benda tak ada faedah. Gaduh pasal Syabas rembat air kita sungguh. Orang berebut air sekarang kan. Dia dah buat macam-macam. Baru keluar satu YouTube Kerajaan Negeri Selangor buat keluar bagaimana pendedahan penyelewengan terhadap yang dilakukan oleh Syabas. Berlaku macam mana gaji 400 lebih, 400,000 lebih ni. Dia adalah cerita dia. Kena tengok, aku tak boleh ingat juga. Anda pun tengok tak ada. Dia kata ya Allah teruk juga cerita dia. Dia dah anggar undang-undang. Cerita ni Syabas dah langgar satu undang-undang. Jadi undang-undang tu pula ditulis oleh kerajaan. Jadi bila kerajaan nampak dah langgar undang-undang, kerajaan pergi edit undang-undang tu supaya nampak macam tak langgar. Macam cerita dia cerita Musam Janggut. Tengok cerita Musam Janggut. Musam Janggut itulah yang menteri nikah kahwin. Menteri nikah kahwin tu kan. Dia duduk dengan si nama apa? Sarimah. Bukan Sarimah. Sa'diah tanya ni kalau kena tangkap ni macam mana pula ni? Dia kata tak boleh segi undang-undang kerajaan ni haram gini hukuman begini. Ni kalau menteri sendiri buat macam mana? Tak apa, saya yang buat undang-undang tu. Saya sendiri boleh padam. Tengok. Macam itulah Malaysia, macam itulah undang-undang tu. Dahlah Syabas tu buat salah langgar undang-undang. Dah langgar undang-undang dia nampak langgar undang-undang ni. Kerajaan pergi tukar undang-undang biar nampak macam tak salah. Ni cerita Syabas. Kerajaan Selangor dedah padan muka. Cerita dia kan. Cerita Syabas satu hal pula. Sampai esok kalau kita kena kuliah. Cerita pasal Syabas. Okey, tak apa cerita tu. Yang terbaru cerita semalam. Majlis Fatwa Kedah mengizinkan khutbah politik. Oh, power Kedah. Anda baca tu ada kata apa? Lepas ni habis dah Kedah. Aku tak ingat, aku duk fikir apa? Takut-takut orang kempen pilihan raya atas mimbar. Ada memang yang tu. Anda peribadi kita kena terimalah ada politik dalam Islam lah. Kita kena terima. Kita tak boleh kata tak ada politik Islam. Itu memang gila dah tu. Kau tak boleh buat macam tu. Orang nak khutbah nak cerita politik atas mimbar, tafadhal. Tapi jangan kempen pilihan raya pula atas mimbar. Kau pergi kutuk pula Najib ni begini atas tu ya atas. Jangan. Kau jangan buat atas mimbar, jangan. Kau buat kerja gila semua tu. Jangan buat kerja. Ana orang kata khutbah politik fine. Tapi jangan kepartian di atas mimbar. Kalau kau nak kutuk orang tu jangan sebut nama dia. Cerita Islam ulah macam mana? Sebut macam tu. Ini pergi kempen pilihan raya, pergi puji Anwar Ibrahim ni bagus atas mimbar. Kau cari sakit dah. Gila kau macam tu kan. Jangan. Ataupun kita orang BN pun Najib ni bagus. Jangan. Tak payah sebut nama Najib. Tak payah. Kau hanya cerita ini kerangka politik Islam. Islam ajar 1, 2, 3, 4. Sebut macam tu suka.
Duk cerita pasal Najib pula. Mak Sabu pula. Cerita Mak Sabu atas tu lagi hal lah kan. Mak Sabu kau tak tahu perangai dia macam mana kan. Jangan. Jangan. Sebab nanti akan jadi masalah. Gitu insya-Allah. Jadi kalau kuliah macam ni, kau ceritalah, orang tak berhati, orang boleh belah. Betul tak? Khutbah orang kena dengar tau. Dia bengang, geram. Dia ambil kursi balik tak pasal lagi tu. Itu masalah tu. Jangan. Zaman dulu pun ada orang buat, ada. Zaman sahabat dulu ada. Muawiyah tu Syekh nak cerita ada seorang sahabat dia pergi khutbah, seorang tabi'in lah, dia bukan sahabat, dia khutbah, khatib, dia pergi puji Muawiyah dalam tu. Muawiyah dibawa gunggur dia puji. Dalam tu ada orang tak puas hati Muawiyah. Dalam ramai-ramai tu dengar. Alah dia puji pula kawan ni. Aku dah tak puas hati kat sini kan. Orang tu nama Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, nama sahabat tu. Dia tak puas hati dengan Muawiyah. Sebab dia ni orang rapat dengan Umar dan dia tengok Umar ni khalifah yang paling tinggi, zuhud. Pakaian dia copak camping, Umar yang khalifah. Tiba-tiba yang Perdana Menteri pakai copak camping, menteri besar pakai lebih-lebih. Sakit hatilah kawan ni. Kau pahal, kau dengan dia lagi besar, dia zuhud, kau pula mewah. Jadi tak puas hati. Tiba-tiba mari seorang khatib pergi puji Muawiyah dalam masjid. Muawiyah ada dalam tu. Dia pun ada dengar khutbah. Dia tak puas hati Syekh, dia berdiri masa tu juga. Dia berdiri, dia pegang tanah. Dia berjalan-jalan, dia naik atas mimbar, dia baling tanah atas muka khatib. Dia paling ambil kau sebiji. Ambil kau. Nasib baik Malaysia tak ada orang buat lah. Setakat ni kat Malaysia orang buat macam tu tak ada. Reformasi ada. 1 tahun dulu dekat Masjid Negara. Dipuji Malaysia ni bagus, ada KLCC lah, macam-macam pergi sebut hari tu. Last sekali geng-geng tak puas hati dia bangkit, reformasi. Reformasi dah masjid hari tu. Macam ingat 1 tahun. Masa musim reformasi dululah. Kan ada berlaku. Kita memang nampak mufti di fatwa di Kedah tak ada masalah. Mimbar nak cakap politik, okey fine. Boleh, tak ada masalah. Biar kita cakap politik Islam. Jangan kita pergi kempen atas tu, kempen belah raya. Jangan. Dekat-dekat belah raya pula ni. Kempen kan. Undilah parti ni. Parti tu. Berat lagi tu. Kan? Berat, marah geng ni satu lagi pula. Allah Rabbi, macam mana nak buat? Okey, tak apalah. Sini balik. Okey, tayamum untuk setiap kali sembahyang fardu. Tayamum untuk setiap kali sembahyang fardu. Satu tayamum hanya untuk satu sembahyang fardu sahaja. Ia boleh digunakan untuk sebanyak mana sembahyang sunat yang dikehendaki, termasuk sembahyang jenazah. Bila masuk zuhur, kita nak sembahyang zuhur, kita tayamum. Tayamum tu untuk sembahyang zuhur dan juga sembahyang sunat yang lain, termasuk sembahyang jenazah. Contoh, kita sembahyang zuhur, lepas tu ada sembahyang jenazah kan? Kita pun tayamum. Kita sembahyang zuhur, bila nak sembahyang jenazah, adakah kita kena ambil tayamum lain? Tak payah. Itu pun sudah memadai. Benda tu berlanjutan lah sampailah masuk waktu sembahyang satu lagi hukum dia. Oleh itu, apabila dia hendak menunaikan sembahyang fardu yang lain, dia hendaklah bertayamum semula, sekalipun dia belum berhadas selepas tayamum pertama, sama ada sembahyang tersebut tunai ataupun qadha. Kalau dia dah sembahyang pertama, masuk sembahyang asar, ketika itu dia kena ambil tayamum lain, walaupun tengah-tengah tu dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Dia tak terkentut, dia tak sentuh bini dia, tak banyak tak tu kan. Ketika itu dia kena ambil wuduk, ambil tayamum lain juga hukum gitu. Al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa dia berkata, hendaklah seseorang itu bertayamum untuk setiap kali sembahyang sekalipun tidak berhadas sekalipun. Ada hadis lah. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah kata. Bukan, Abdullah bin Umar sendiri kata, sahabat Nabi itu. Tayamum adalah ganti kepada mandi wajib. Apabila cukup sebab-sebab bertayamum, maka ia merupakan ganti kepada mandi bagi sesiapa yang berhajat melakukannya, sebagaimana ia menjadi pengganti kepada wuduk. Kalau kita ganti bagi wuduk, tayamum tu muka dengan tangan. Serupa juga kalau kita tak boleh mandi wajib. Kita nak mandi wajib, air tak ada, tayamum. Tayamum pun muka dengan tangan juga. Bukan makna ganti bagi wuduk saja muka dengan tangan. Tak. Bahkan mandi wajib pun gantinya muka dengan tangan juga. Hukum dia begitu. Jangan pergi rolling debu sudahlah. Dia rolling debu kan. Musuh kepuk debu naik. Siapa dia pula ni? Tengok orang jemaah surah Al-Hikmah. Biar itu. Mampu yang itu. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Maksudnya, dan jika kamu berjunub maka bersucilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau seseorang kamu datang dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Nabi kata, Allah Taala bagi tahu kita tak boleh kena air ataupun tak ada air.
Kita sakit boleh kena air satu, ataupun kita boleh kena air tapi air tak ada. Allah Taala kata bertayamumlah. Allah Taala suruh. Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu an. Katanya, kami bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sembahyang bersama-sama dengan mereka, bersama-sama orang ramai. Tiba-tiba terdapat seorang lelaki yang memencilkan dirinya kerana tidak mendirikan sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah yang menghalang kamu daripada sembahyang? Jawab lelaki tersebut, aku telah berjunub dan aku tidak ada air. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu menggunakan tanah, sesungguhnya ia memadai untuk kamu. Nabi nak pergi sembahyang ramai-ramai dengan sahabat Nabi. Nak tengah sembahyang tengok ada seorang tak sembahyang, relax kat belakang. Ni pahal pula mamat ni. Pergi tanya, ni pahal kau? Dia kata, air tak ada Rasulullah, aku ni problem junub ni. Macam ni, kita ilmu. Nabi Muhammad bagi tahu, cerita dia. Tapi bila kita sembahyang ada seorang duduk belakang, jangan kata kau junub ke. Jangan tanya macam tu. Jangan tanya macam tu. Ini cerita lain ni. Itu memang dia junub, yang tu mungkin ada masalah lain. Mana tahu dia habis lambat. Dia ni lambatnya ustaz nak habis. Dia pun tunggu kat belakang. Tak macam orang ramai kan. Kita pergi tanya, entah sembahyang awal tadi junub ke. Tanya macam tu kan. Melompat kawan tu ni. Okey, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Wallahu a'lam. Akan datang lah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sila. Ada soalan? Sini ada 2 soalan sini. Soalan ni dia tanya, Assalamualaikum, nak bertanya, ambil anak angkat lebih umur 8 tahun, selepas 2 tahun dapat anak perempuan, apakah status mereka, muhrim atau bukan muhrim? Terima kasih. Okey. Dia ni asalnya ada ambil anak angkat, sampailah anak tu umur 8 tahun. Lepas 8 tahun dapat anak boleh pula seorang lagi. Asal tu anak angkat, lepas tu anak betul kan. Okey, status anak dia dengan anak angkat tu macam mana? Adakah muhrim ataupun tidak muhrim? Dia bukan muhrim, mahram. Muhrim ni makna Melayu orang yang pakai ihram. Asal makna muhrim tu orang pakai ihram. Tapi orang Melayu kita guna muhrim, bukan muhrim, mahram. Mahram makna orang yang haram kahwin dengan kita. Itu makna mahram. Type. Macam mana status budak ni? Budak ni dengan anak kita tu halal nikah pula. Faham Anak angkat kita dengan anak perempuan kita ni halal nikah. Bila halal nikah, macam mana status dia? Hukum dia adalah dia kena jaga aurat dia, kalau sentuh batal wuduk. Faham? Itu satu hukum dia gitu. Wallahu a'lam. Satu. Boleh ke kalau kita nak guna mazhab lain sedangkan kita ni mazhab Imam Syafi'i? Boleh. Kita orang Syafi'i, tiba-tiba kita tak pakai mazhab lain, boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Mesti faham mazhab tu. Kalau kau tak faham tak boleh. Sebab macam mana kau nak ikut kalau kau tak faham? Kau nak ikut tapi kau tak faham, tak boleh. Kau kena faham, kau kena mengaji, kau kena tahu mazhab dia. Lepas kita tahu, kita nak ikut mazhab dia, boleh. Benda ni serah pada orang yang berkeahlian lah. Macam kita ni orang awam, la mazhabalahu. Al-awam la mazhabalahu. Orang awam tak ada mazhab. Mazhab orang awam ni ustaz yang dia mengajar. Macam orang ramai ni mazhab wanji semua ni. Sebab dengar kan. Fiqh taharah, fiqh solat, mazhab semua mazhab wanji. Sebab anda mengajar fiqh solat, anda mengajar fiqh taharah kat sini. Sebenarnya orang awam ni mazhab dia siapa yang dia belajar. Jadi yang mengkaji tu siapa? Ustaz tu kena kaji. Dia kena kaji mazhab-mazhab, lepas tu dia nak cerita terpulang lah mana satu yang dia nak cadangkan gitu insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan sini? Tak ada. Sila. Macam mana? Dia mandi wajib, sepatut mandi wajib, berjunub, lepas tu dia tak ada air, dia pun bertayamum. Tiba-tiba jumpa air. Macam mana status dia? Hukum dia kena mandi wajib. Dia kena mandi wajib. Yang semayang lepas-lepas dah sah, tak payah nak qada lagi. Semayang tu sudah memadai. Wallahu a'lam. Okey, soalan lain. Sila bang. Hukum derma atas orang yang bukan Islam, derma pakaian. Boleh ke tidak kita bagi derma pada orang bukan Islam? Hukumnya macam mana? Anak kupas malam masjid kena baru kan. Hukum dia adalah boleh. Hukumnya boleh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Allah Taala kata tolong-menolonglah kamu dalam melakukan al-birri wat taqwa. Al-birri wat taqwa. At-taqwa ni hubungan baik di antara muslim sesama muslim. Satu lagi hubungan baik di antara muslim dengan orang bukan Islam. Dia panggil al-bir. Al-bir. Sebab dalam ayat lain surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 Allah Taala kata la yanhakumullah
anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarru an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Taala tak pernah halang kamu melakukan keadilan dan bir kepada orang bukan Islam yang tak pernah serang agama kamu dan tidak pernah mengeluarkan kamu daripada negara kamu. Hendaklah kamu melakukan keadilan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Taala suka kepada orang melakukan keadilan. Jadi dalam ayat ke-8 surah Al-Mumtahanah, Allah Taala sebut bir, merujuk kepada orang bukan Islam. Tiba-tiba kita tengok dalam ayat yang lain, Allah Taala sebut ta'awanu 'alal bir. Tolong-menolonglah kamu dalam melakukan al-bir. Bir ni hubungan baik di antara Muslim dengan orang bukan Islam. Jadi kita nak bagi derma pada orang bukan Islam, boleh ke tidak? Boleh, tak ada apa pun. Walaupun kematian, boleh. Kalau dia nak minta derma untuk buat gereja, contoh. Ni satu kerja gila lah. Contohlah kan. Dia pergi minta derma, kita tanya nak apa ni? Nak buat gereja. Contoh. Boleh tak kita bagi? Yang ni dua mazhab. Satu Syafi'i, satu lagi mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Hanafi boleh. Dalam mazhab Hanafi alasannya boleh sebab dia pakai tadi ta'awadu 'alal bir. Tolong-menolonglah kamu dalam melakukan albir, kebaikan. Tapi Imam Syafi'i kata tak boleh sebab dia sambungan ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ismi, dosa pula. Dia kata tu dosa tu, lepas tu tak boleh. Kata Syafi'i. Hanafi kata boleh. Dah tu, mana satu nak pakai ni? Macam mana agak-agak? Kita lah nak pergi buat gereja, tolong orang Kristian buat gereja. Di Malaysia sekarang jangan buat fitnah. Ustaz lagi buat lagi hal. Ustaz pergi atas bumbung, bang ketuk dini. Apa salah Ustaz? Bocor, tolonglah kesian Kristian nak sembahyang. Jangan fitnah, tahu tak? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh lah. Kalau ikut mazhab Hanafi boleh. Tapi kita jangan buat sebab bimbang berlaku fitnah. Jadi kalau orang kafir minta derma, kita nak bagi, hukumnya boleh bagi. Hukumnya boleh, nak bagi memang boleh. Tapi kalau berlaku fitnah, haram kerana fitnah, bukan kerana boleh tu. Faham? Jadi haram kerana fitnah, bukan kerana boleh. Macam contoh, apa hukum kita pakai baju gambar tengkorak? Contoh, gambar tengkorak boleh, Metallica ke apa buah lah rembat kan. Sini gambar, jangan gambar telanjang dah. Nama apa pelangi Lady Gaga pun nama. Orang masyhur dia tu macam-macam. Baru ni keluar dia pakai niqab. Dia Lady Gaga ni, cerita orang nak tak tahu, orang nak ceritakan lah. Dia kata Lady Gaga ni satu karakter artis barat. Jadi kadang-kadang pergi show pakai colis luar dalam lah. Baru ni dia pergi pakai furdah. Dia pakai furdah tu orang ceritakan lah. Power betul dia tu, pakai furdah. Sampai orang confused. Kalau datang Malaysia ni pakai mengorat lah tu. Pakai furdah kan. Cerita. Itu tak boleh lah. Ni ada kadang-kadang gambar tengkorak. Nak tengkorak. Apa hukum pakai? Hukum pakai tu tak haram, pakai baju gambar tengkorak. Tapi kalau ustaz pakai, jadi hal lah kakak. Ustaz pakai gambar tengkorak dia. Ustaz, tengkorak nampak. Nanti orang akan tuduh ustaz tu black metal. Jadi hal lah. Black metal tak apa, kalau black metal lagi hal tu. Kan? Jadi hal lah. Jadi dia timbul fitnah. Haram tu bukan kerana pakai tu, haram tu kerana fitnah. Gitu. Wallahu a'lam. Okey, soalan lain, sila. Tak ada alhamdulillah. Sila bagi. Buat buan tu. Kita nak mandikan jenazah, tempat tu tak ada air. Macam mana kita nak buat dengan mandi jenazah tadi? Jawabnya tayamum. Hukum dia serupa, tayamumkan kepada jenazah tersebut. Serupa, muka dengan tangan. Tepuk muka, tepuk tangan. Saya masalah. Cara dia ganti dengan tayamum juga. Senang insya-Allah. Wallahu a'lam. Soalan lain, sila. Ada lagi. Tak boleh jadi mustakmal. Sebab tu kita kata kita buat petak kan. Kita buat padah tu. Lepas tu kita tepuk untuk muka, nak tepuk untuk tangan, kita tepuk yang lain pula. Kalau kita tepuk tempat yang sama, dia dikira sebagai mustakmal. Macam air mustakmal jugalah. Air mustakmal ni tidak boleh digunakan kan. Supaya juga tempat tayamum yang telah digunakan. Dia dikira sebagai mustakmal. Wallahu a'lam. Okey, baik. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat, wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima, wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik,
Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami yang terbaik, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik, wa qina adzabannar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.